الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا وهداية الإنسان قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا بمن نعلم به كما نعلم ولا ملكة وافتح علينا وبركاتك حكمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المصدق لا نفعنا في الدارين. Ketahui olehmu bahawasa elok perangai itu setengah daripada sifat yang menghimpunkan segala kepujian dan sekaliannya dan telah ditafsirkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak dengan bahawasanya manis muka dan memberikan ma'ruf dan menegahkan menyakiti. Ketahui olehmu, ini perkataan musannif bukan di hadis. Ketahui olehmu bahawasa elok perangai itu berperangai dengan perangai yang elok. Perangai elok itu berperangai dengan perangai yang elok itu setengah daripada sifat yang menghimpunkan segala sifat kepujian sekaliannya. Jadi sekiranya kalau seorang itu siapa-siapa saja perangai dia tu elok, bersifat dengan perangai yang elok, maka dengan sebab perangai dia tu elok, dia akan dapat menghimpunkan segala sifat kepujian kesemuanya. Jadi apabila seorang tu dapat memiliki perangai yang elok, dia akan menghimpuni, akan terhimpun pada diri dianya segala sifat-sifat kepujian. Jadi sifat-sifat yang ada, kalau rajin, kalau rajin buat amal ibadat, ada pada dia. Sebab dia orang yang elok perangai. Dia murah hati, sebab dia ada perangai yang elok. Jadi kesemualah segala sifat-sifat kepujian maka akan berhimpun pada diri dia sekiranya kalau orang tu dapat berperangai dengan perangai yang elok. Jadi seolah katanya elok perangai ini seolah kata ibu. Seolah katanya humbi bagi segala-gala sifat kepujian. Apabila ada perangai yang elok, maka segala sifat kepujian, rajin buat amal ibadat, ikhlas pada buat amal ibadat, zahid, redha dengan Allah Ta'ala, suka menolongkan orang, suka membantukan orang, buat baik dengan segala sifat kepujian akan ada pada dia. Itu kelebihannya. Kemudian apa pula makna, apa pula yang dimaksud dengan kata elok perangai di sini? Dan telah ditafsir
oleh Abdullah ibn al-Mubarak dan telah ditafsirkan, ini tafsir akan makna bagi makna elok perangai, dan telah ditafsirkan makna elok perangai itu mentafsir oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak dia ada buat ta'rif, dia ada buat tafsiran tentang makna bagi elok perangai. Apa maksud dengan kata elok perangai? Maka tafsir dengan katanya, dengan bahawasanya elok perangai itu ialah manis muka. Manis muka terhadap orang. Satu. Dan memberikan ma'ruf, mana membuatkan perkara-perkara yang baik. Memberikan ma'ruf maknanya membuatkan perkara yang baik. Membuatkan perkara yang baik, pada agama, tolong orang, bantu orang, ibadat kepada Allah pun ibadat dengan secara sempurna, sifat-sifat hati dia pun baik. Itu mana memberikan ma'ruf, maknanya mengerjakan perkara yang baik. Dan menegahkan, menahankan menyakiti. Mana tidak buat menyakiti kepada orang. Dan menegahkan menyakiti, maknanya dia tidak buat menyakiti kepada orang. Jadi itulah ditafsir oleh Abdullah ibn al-Mubarak. Makna yang dimaksud dengan kata elok perangai. Satunya muka dia tu manis. Manis muka apabila dia menghadap kepada orang, dan memberikan ma'ruf, mana buat perkara yang baik, dan menegahkan dia tinggal perkara yang buat yang menyebabkan jadi menyakiti pada orang, walaupun dengan perbuatan, walaupun dengan perkataan sekalipun. Jadi maknanya orang lain selamat daripada dapat menyakiti daripada dia. Ini pun makna yang ditafsir oleh Abdullah bin Ibn al-Mubarak. Makna tafsir akan makna elok perangai itu masih luas lagi. Manis muka, itu kita maklumlah. Lepas tu masuk di bawah kata memberikan ma'ruf, mana membuatkan perkara yang baik, luas makna dia. Dan menegahkan menyakiti, mana tak buat menyakiti kepada orang, maka ini pun luas juga makna dia. Segala perbuatan dia tak ada lah orang nak dapat menyakiti dengan sebab perbuatan dia. Maka tiada tersembunyi atas yang mempunyai tilik. Maka tiada tersembunyi, semuanya tahu. Maka tiada tersembunyi atas tak sembunyi di siapa, atas orang mempunyai tilik. Atas orang yang mempunyai penilikan, atas orang yang insaf, bahawa sedemikian itu sifat yang membawa kepada mengerjakan barang yang saja dikerjanya. Jadi dia katanya tak sembunyilah, dah nyata, dah maklum bagi orang yang mempunyai penilikan, bahawa yang demikian itu elok perangai. Elok perangai ni maknanya orang yang ada penilikan dalam fikiran dia, dia akan tahu begini. Bahawa demikian itu elok perangai itu ialah sifat. Satu sifat yang yang menarik kepada mengerjakan barang sahaja dikerjanya. Dan meninggalkan barang yang sahaja ditinggalkan. Jadi elok, apabila seorang tu ada elok perangai, maka kita maklum kalau ada orang tu ada sifat elok perangai, dia sifat elok perangai itulah membawakan diri dia tu kepada buat akan perkara yang sepatut dibuat. Dan meninggalkan perkara yang sahaja yang sepatut ditinggalkan. Benda sepatut buat, ia buat. Benda yang tak sepatut buat, dia tak buat.
itu daripada ada sifat apa kat diri dia, ada sifat elok perangai pada diri dia. Benda yang sepatut kena buat, dia buat. Walaupun benda tu sunat sekalipun, benda wajib tu memanglah sepatut kena buat semata dah. Walaupun benda sunat, amalan kebajikan, kebaikan-kebajikan semua, keelokan semua yang katanya sepatut dibuat, dibuat. Setengah daripadanya apa dia, beri salam ke orang, senyum manis pada orang, sepatut apabila bertemu dengan kawan, dengan siapa, senyum manis, tidak buat masam muka pada orang, tu benda sekira katanya benda ni, perkara ini sepatut dibuat, dia buat. Dan perkara yang nampak katanya tak sepatut dibuat, maka dia tak buat. Itu menunjuk kata dia tu ada sifat elok perangai. Maka dari kerana itulah orang yang bersifat dengan dia itu lebih kasih kepada Tuhan. Maka kerana itulah kerana elok perangai membawa kepada mengerjakan barang sahaja dikerja dan meninggalkan barang sahaja ditinggalnya. Maka dari kerana itulah, dari kerana bahawa elok perangai itu sifat yang membawa kepada mengerjakan barang yang sahaja dikerja dan meninggalkan barang yang sahaja ditinggalkan. Dengan kerana itulah, dengan kata elok perangai itu, apabila ada pada diri seorang tu, dia akan buat benda yang sepatut dibuat, dia akan tinggal tak buat benda yang tak sepatut dibuat. Benda sepatut tinggal, pantang, dia tak buat, dia tinggal. Kerana itulah katanya orang yang bersifat dengan dia dengan elok perangai. Siapa-siapa saja kalau bersifat dengan sifat elok perangai, itu terlebih kasih kepada Tuhan. Terlebih kasih kepada Tuhan. Maknanya Tuhan sangat kasih kepada dia. Terlebih kasih kepada Tuhan. Mana Tuhan sangat kasih kepada dia. Tuhan sangat kasih kepada dia. Dikarenaki Tuhan sangat kasih, mana Tuhan sangat memberi pahala yang banyak kepada dia. Tuhan sangat memberi balasan yang baik kepada dia. Sebab dia tu dia ada jangkaan pada diri dia. Buat perkara yang sepatut buat, tinggal perkara yang sepatut tinggal. Jadi benda yang sepatut buat, dia buat. Maksudlah amalan wajib, amalan sunat. Benda yang sepatut ditinggal ialah perkara yang keji, perkara yang haram, perkara yang makruh. Sepatut ditinggal, ia tinggal. Maka kalau boleh duduk dengan keadaan begitunya, tentulah dapat kasihan daripada Allah, akan dapat pahala yang banyak Allah Ta'ala bagi kepada dia. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sebagai dalil menunjuk katanya Allah Taala sangat kasih kepada orang yang elok perangai. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqan. Ahabbu ibadillahi, ibadi, bukan ibadah. Ahabbu ibadillahi. Ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqan. Artinya, orang yang terlebih kasih segala hamba Allah kepada Allah. Jadi maknanya hamba Allah yang Allah Ta'ala paling kasih kepada dia siapa? Orang mana yang Allah Ta'ala sangat kasih kepada dia? Orang mana yang Allah Ta'ala lebih kasih kepada dia? Jadi kasih Allah kepada dia tu lebih banyak daripada orang lain. Allah banyak kasih kepada dia. Itu maksud katanya orang yang lebih kasih
orang yang terlebih kasih segala hamba Allah, mana orang tu ialah hamba Allah lah. Lebih kasih kepada Allah maknanya terlebih kasih oleh Allah kepada dia. Itu yang terlebih ni, orang yang terlebih elok mereka itu orang pada pihak perangai. Mana orang yang elok perangai. Jadi maknanya manusia, hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala sangat kasih kepada dianya ialah orang yang elok perangai. Orang yang elok perangai. Nah, maka di sini, hadis di sini menunjuk bahawasanya hadis ini katanya ahabbu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqan. Ini nak menggalakkan kita untuk menghiaskan diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang elok. Perangai-perangai yang mulia, perangai-perangai yang elok. Sebab orang ni orang Allah Ta'ala kasih sangat. Satu. Dan bersabda Nabi SAW, yang terlebih sempurna segala mukmin. Pada pihak iman itu. Susah nak faham sikit cakapan dia. Yang terlebih sempurna segala mukmin. Mana orang mukmin yang paling sepenuh. Pada pihak iman. Mana orang mukmin yang paling sempurna imannya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya. Mana iman orang mukmin, iman yang paling sepenuh, orang mana? Rasanya di sini tu kalau tak salahnya hadis ini tu belum pada nak Nabi nak sebeda gini tu ada orang tanya kepada Nabi. Ada seorang sahabat tanya kepada Nabi, siapakah orang mukmin yang paling sempurna imannya? Siapakah daripada orang mukmin, mana orang mukmin yang manakah yang iman dianya lebih sepenuh? Orang mukmin yang manakah iman dia tu lebih sempurna? Maka apabila ada pertanyaannya begitu, Nabi pun jawab. Yang terlebih sempurna segala iman pihak imannya. Maknanya iman orang mukmin yang paling sempurna. Mana orang mukmin yang paling sempurna iman dia. Maknanya orang yang kuat. Orang yang paling banyak nisbah kekuatan iman dia. Iman dia kuat, iman dia tu banyak. Orang mana? Ialah orang yang terlebih elok mereka itu pada pihak perangai. Maknanya orang yang lebih elok perangai. Maknanya maksudnya di sini dua ikatan, dua pertamatan. Ialah sempurna iman dengan elok perangai. Ada ikatan di antara dua perkara. Ialah elok perangai dengan sempurna iman. Semakin tinggi elok perangai, semakin tinggi imannya. Kalau perangai itu kurang elok, maknanya iman dia pun kurang sepenuh juga. Bukan tak ada iman. Iman tu memanglah orang mukmin adalah iman. Tetapi sempurna atau tak sepenuh terhenti di atas elok perangai. Jadi maknanya kalau siapa saja kita bergaul dengan dia, kita terdapat bahawa dia ni seorang yang elok perangai, itu menunjuk katanya iman dia tu pun sempurna juga. Semakin tinggi taraf elok perangai, maka itu menunjuk di atas tinggi juga iman dia. Iman dia tu kuat. Sebab elok perangai dia tu kuat. Jadi tapi di sini tengok dalam
syarah-syarah hadis tu dia katanya orang yang lebih elok mereka itu pada pihak perangai. Tetapi kita harus tahu bahwasanya elok perangai ini elok perangai terhadap Allah, elok perangai terhadap manusia. Elok perangai terhadap manusia dan elok perangai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya orang yang elok perangai, yang lebih elok perangai, maka iman dia pun lebih sepenuh daripada iman orang lain. Tetapi elok perangai ini kita bahagi kepada dua. Elok perangai nisbah manusia kepada elok perangai terhadap bersama manusia. Elok perangai bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana elok perangai terhadap manusia? Elok perangai seperti elok perangai terhadap manusia, terhadap makhluk. Tak mesti manusia sajalah. Elok perangai terhadap makhluk. Ubah-ubah daripada manusia kepada makhluk. Nah, elok perangai nisbah kepada makhluk Allah. Yang paling dekat dengan kita manusia lah. Termasuk manusia dan binatang dan apa lagi. Elok perangai nisbah bagi makhluk Allah Ta'ala-nya ialah seperti kata Ibnu Mubarak tadi. Itu maknanya yang Abdullah Ibn Mubarak dia tafsir makna elok perangai itu ialah elok perangai seorang sesama manusia. Artinya elok perangai seorang terhadap makhluk Allah. Macam mana yang Abdullah Ibn Mubarak kata tadi baris yang ketiga, manis muka, memberikan ma'ruf, menegahkan yang menyakiti. Itu maknanya elok perangai terhadap manusia, terhadap makhluk Allah. Jadi kita sepatut jaga sikit yang baris yang ketiga tadi ditafsirkan oleh Abdullah Ibn Mubarak, ditafsirkan akan makna elok perangai oleh Abdullah bin Ibn Mubarak dengan bahawasanya manis muka, memberikan ma'ruf dan menegahkan yang menyakiti. Ini maknanya elok perangai terhadap makhluk, terhadap manusia. Jadi elok perangai terhadap makhluk Allah, elok perangai terhadap manusia macam mana? Macam kata oleh, macam tafsir, macam perkara yang ditafsirkan oleh Abdullah Ibn Mubarak yang tadi. Itu cara elok perangai terhadap manusia. Maka satu lagi pulanya, elok perangai bersama Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Ta'ala. Elok perangai terhadap Allah Ta'ala, satunya dengan redha, dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Elok perangai yang keduanya ialah elok perangai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Macam mana elok perangai terhadap Allah Taala? Satunya redha dengan segala qada dan qadar Allah. Itu setengah daripada elok perangai terhadap Allah. Setengah daripada elok perangai terhadap Allah Subhanahu wa taala, sabar di atas segala ujian Allah. Setengah daripada elok perangai terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah sabar di atas kesusahan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dua. Satu, apa dia tadi? Sabar. Apa dia? Redha dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Yang keduanya, sabar di atas ujian Allah. Tiga, puji kepada Allah. Setengah daripada elok perangai terhadap Allahnya ialah puji kepada Allah. Puji sentiasa memuji kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang puji itu maknanya memuji kepada Allah itulah. Puji makna memuji kepada Allah. Setengah daripadanya
setengah daripada elok perangai terhadap Allah Ta'ala ialah syukur di atas segala nikmat Allah. Syukur di atas segala nikmat bagi nikmat Allah yang mana Allah Ta'ala bagi kepada dia. Itulah lebih kurangnya maksud dengan kata elok perangai terhadap Allah Ta'ala ialah satunya dengan redha, yang keduanya dengan secara sabar dan dengan muji kepada Allah dan syukur kepada Allah. Lepas tu banyak lagi lah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Tu yang kita maklum. Tawakal kepada Allah. Lepas tu apa lagi? Tawakal, lepas tu apa satu lagi? Mana serah. Tafwid, berserah kerjaan kepada Allah. Itu elok perangai bersama terhadap Allah Ta'ala kesu. Jadi maknanya orang yang elok perangai, orang yang lebih elok perangai bersama terhadap sesama makhluk, sesama manusia. Elok perangai terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semakin elok perangai, semakin sempurna iman dia. Begitulah. Dan ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis lain pula. Dan ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lebih banyak barang yang memasukkan manusia akan syurga. Dan ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi dah ada tanya kepada Nabi daripada barang yang lebih banyak barang ini, amalan yang lebih banyak barang yang memasukkan manusia ke dalam syurga. Jadi seolah dia tanyanya, apakah amalan yang paling banyak yang membawakan manusia masuk kepada syurga? Jadi dia nak tahunya begini, dia tanyanya begini, amalan mana yang berjasa untuk memasukkan manusia ke dalam syurga? Amalan manakah yang sangat berjasa, berjaya untuk tarikkan manusia masuk ke dalam syurga? Jadi dia tanya tu, nak tanya, solat 5 waktu lah, banyak orang masuk syurga dengan solat 5 waktu. Jadi dia seolah kata nak begitulah. Jadi maknanya amalan mana yang ghalib manusia masuk syurga dengan amalan itu. Jadi maknanya manusia kita ni nak masuk syurga, ghalib dia beramal dengan amalan mana? Sebab berbagai banyak amalan kan dalam agama. Setengah orang ni banyak berzikir, dapat masuk syurga dengan sebab dia banyak berzikir. Orang ni dapat dia masuk syurga dengan sebab banyak berpuasa. Orang ni dapat masuk syurga dengan sebab dia banyak solat. Macam-macam orang lah. Maka orang ni dia tanya Nabi tu nak tahu amalan manakah sangat berjaya, sangat berkesan, sangat berjasa untuk tarikkan manusia apabila diamalkan dengan dia kepada syurga. Maka Nabi tak jawab kata sembahyang lah, Nabi tak jawab kata puasa lah, Nabi tak jawab kata syukur puji lah. Nabi jawab dengan secara luas lagi, katanya sebenarnya Nabi takutkan Allah. Takwa itulah takut akan Allah. Ini amalan yang besar yang boleh memang amalan yang besar boleh mengelak daripada neraka, boleh dan masuk ke dalam syurga. Sebut kata takut akan Allah macam mana? Dia tak buat benda maksiat, dia buat akan segala disuruh.
Dia buat benda yang disuruh oleh Allah. Benda yang disuruh oleh Allah dia buat. Benda yang dilarang dia tak buat. Itu maknanya takut akan Allah. Benda yang dilarang dia tak buat. Benda yang disuruh dia buat. Kenapa tak masuk syurga kalau begitu? Benda dilarang dia tak masuk dekat. Nah, benda yang dilarang dia tak masuk dekat, dia tak buat sama sekali. Benda yang disuruh oleh Allah dia buat. Nah, maka memanglah mana ada jalan nak masuk syurga? Sebab makna takut tu makna tak buat benda dilarang. Tak ada buat benda dilarang, tak berdosa, tak ada masuk syurga, tak masuk neraka. Jadi maknanya Nabi jawab katanya satu amalan yang sangat berjaksa bagi manusia pada boleh masuk syurganya satu, takwa kepada Allah. Takutkan Allah. Satu. Dan yang keduanya, elok perangai. Dua perkara ni lah. Sangat berjaya, sangat berkesan, sangat berjaksa untuk tolakkan manusia masuk dalam syurga. Dan ditanyakan, ada orang tanya lagi, dan ditanyakan daripada yang terlebih banyak apa dah? Barang yang memasukkan manusia akan neraka. Pula. Amalan bana yang sangat berjaksa untuk tolakkan manusia ke dalam neraka. Jadi manusia yang masuk neraka yang paling ramai berdosa dengan dosa mana? Maknanya maknanya amalan jahat, amalan maksiat yang mana yang banyak tarik manusia ke dalam neraka. Memasukkan manusia ke dalam neraka. Maka Nabi jawab katanya, maka sebenarnya Nabi mulut dan faraj. Mulut dan kemaluan. Maknanya dosa-dosa yang datang daripada mulut dan dosa-dosa yang datang daripada kemaluan. Tak kira lelaki perempuan. Jadi maknanya ahli neraka yang paling banyaknya, ahli neraka yang paling banyak, ahli neraka yang paling ramainya ialah berdosa sebab mulut, berdosa sebab kemaluan. Itu ahli syurga yang banyak. Kebanyakan ahli syurganya mereka masuk syurga dengan sebab berdosa dengan sebab mulut dia, berdosa dengan sebab kemaluan dia. Dan sebab mulut tu banyak mengumpat, namimah, banyak perkara. Dan faraj, nak kalau berat, paling beratnya ialah berzina. Dan setengah daripadanya memandang kepada lelaki perempuan yang ajnabi, itu pun setengah daripada faraj juga, sebab walaupun itu mukaddimah sekalipun. Gitu ya. Jadi kalau boleh pantang dua perkara ni, tak ramailah masuk neraka. Boleh jagakan maksiat daripada mulut, boleh jagakan maksiat dengan sebab faraj. Maka tak nak ramailah. Kalau manusia ni tak berdosa dengan sebab mulut, tak berdosa dengan faraj, dengan sebab kemaluan, rasanya tak nak ramai sangatlah orang masuk neraka. Gitu. Sebab yang paling ramai itu salah berdosa sebab dosa datang daripada perbuatan mulut. Dosa yang dapat daripada perbuatan kemaluan dia. Begitu. Dan diriwayat daripada An-Nawas bin Sam'an. Dan diriwayat daripada Nawas bukan Nawas. Nawas tasydid pada waw. Bertasydid pada waw. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kata Nawas bin Sam'an, aku tanyakan Rasulullah. Dia cerita, kata dia ada tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kebajikan dan kesalahan.
kebajikan tu al-birri, dah. Dan kesalahan ialah asyarri. Jadi dia katanya adalah suatu hari pada zaman dulu dia ada cerita, ada tanya kepada Nabi pasal kebajikan dan pasal kesalahan, kejahatan. Jadi maknanya aku tanya akan Rasulullah daripada kebajikan. Mana daripada perkara kebajikan yang sebab dapat pahala oleh manusia. Yang menyebabkan manusia dapat pahala dengan mengerjakan dia. Itu maksudnya begitu. Daripada kebajikan dan daripada amalan kebajikan yang menyebabkan manusia dapat pahala dengan mengamalkan dia. Dan kesalahan, yakni kesalahan yang menyebabkan manusia berdosa dengan dia, dengan kesalahan. Jadi dia tanya Nabi itu, tanya perkataan yang luas. Kalau nak cerita betul-betul halus-halusnya, sehari dua tak habis lagi nak cerita. Sebab tanya apakah kebajikan, ini manakah amalan kebajikan yang manusia kalau buat benda ni dia akan dapat pahala. Sehari dua tak habis nak cerita. Dan manakah amalan kesalahan, amalan maksiat yang sebab manusia tu berdosa dengan dia. Tu dia tanya begitu. Maka dia tak ada nak tanya apa makna kebajikan, apa makna kesalahan. Kesalahan tu apa dia. Kebajikan tu apa dia. Tak ada nak tahu begitu. Maknanya amalan kebajikan yang menyebabkan manusia dapat pahala apabila dia amalkan tu, mana dia? Apa dia? Kejahatan apabila dia amalkan oleh manusia akan dapat dosa, dapat siksaan daripada Allah. Mana dia kesalahan itu? Apa ia? Maka sebenarnya Nabi SAW, kebajikan itu elok perangai. Pendek pun Nabi jawab pun pendek. Sebab di bawah makna kata elok perangai itu luas. Beberapa perkara yang sangat banyak yang masuk di bawah kata elok perangai. Lebih lagi kita katanya elok perangai terhadap makhluk, elok perangai terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesalahan itu barang yang tertanam ia di dalam dadamu, yakni di dalam hatimu. Dia kanaki dalam dada ialah dalam hati. Dan bencimu bahawa terlihat oleh manusia. Maka kesalahan di sini Nabi katanya barang yang tertanam ia barang di dalam dada kamu, ini di dalam hati kamu. Maknanya perkara-perkara yang tertanam di dalam hati kamu. Benda ni orang tak nampak tengok. Tapi benda tu ada dalam hati kamu. Kesalahan itu ada tersimpan di dalam hati kamu. Biasanya orang tak nampak tengok. Lalu tu kalau dia kata dan benci kamu tentu kamu tak suka bahawa terlihat oleh manusia. Atas barang yang tertanam di dalam hati kamu. Itu adalah kesalahan. Tapi di sini bukan maksud katanya barang yang tertanam tu daripada hasad, dengki, daripada takabur. Sebab itu dia katanya dan benci
bahawa terlihat manusia. Maknanya dia tak suka bagi manusia tengok benda dalam hati dia. Maknanya kalau ada sifat yang buruk, yang keji seperti hasad, dengki, seperti dengki, seperti riya, seperti takabur, sombong, itu adalah sifat yang keji. Maka itu bukan kata dia tak nak suka, dia tak nak bagi langsung orang tengok kepada benda tu. Tetapi di sini maknanya seboleh tak nak bagi orang tahu dah. Itu maknanya, jadi maknanya seboleh tak, maknanya benci, mana tak suka bagi orang tengok kepada benda yang adalah hati dia. Dia di sini mengikut uraian dianya, maknanya kesalahan di sini bukan maknanya maksiat, dosa besar, bukan macam tu. Mengikut setengah-setengah ulama tafsirkan makna di sini, maknanya perkara-perkara, maknanya apa dia? Perkara-perkara yang taraddud di dalam hati, sekali nak buat, sekali tak nak buat. Nak buat, sekali tak nak buat. Dan kesan daripada mengikut hawa nafsu, segala benda ni tu jadi keaiban saja. Sekiranya benda ini jadi keaiban saja, sekiranya kalau orang tengok, dia malu lah. Dia malu. Itu mengikut setengah uraiannya begitu. Jadi maknanya barang yang tertanam, ni barang yang taraddud, yang taraddud, yang bergerak-gerak di dalam hati kamu, dan berkesan pada diri kamu. Sekali rasa nak buat, apabila dengar suara azan nak buat, sekali rasa nak pergi solat Jumaat, sekali rasa nak sembahyang Jumaat, kan sembahyang kat rumah. Jadi mana sekali rasa nak buat, sekali rasa tak nak buat. Maka kalau orang tengok benda tu dia tak suka nak bagi orang tengok. Tapi kalau terlepas tu tak itu juga, tapi sebolehnya tak nak bagi orang tengok lah. Adapun kalau maksiat betul-betul tu seperti dengki dan lainnya, itu dia tak bagi langsung orang tengok. Begitu. Tapi mengikut setengah tafsir katanya, perkara yang tertanam dalam hati kamu daripada maksiat-maksiat yang ada tertanam dalam hati kamu, kamu tak suka bagi orang tengok. Begitu. Itu maknanya kejahatan yang ditafsir oleh Nabi di sini. Dengan sebabnya maksiat kalau zuhir, kalau berlaku pada anggota zuhir, dia di depan orang dia tak buat. Kalau seperti curi di depan orang dia tak buat. Jadi maksiat yang zuhir-zuhir, yang latar-latar pada anggota zuhir ni, kalau depan orang biasanya dia segan tak buat. Sebab kalau buat orang tahu, kalau dia buat orang tahu. Tetapi kesalahan yang ada di dalam hati saja ni, ini susah. Kalau ada pun orang tak nampak tengok. Kalau ada pun orang tak nampak tengok. Sekiranya kalau orang boleh tengok, dia benci, dia tak suka bagi orang tengok kepada perkara itu, keburukan yang ada dalam hati dia. Begitulah. Dan sebeda Nabi SAW, tiada daripada suatu yang terlebih berat pada neraca hamba yang mukmin pada hari kiamat daripada elok perangai. Maknanya tidak ada benda lain yang lebih berat, yang terlebih memberatkan neraca timbalan amalan di akhirat nanti. Tidak ada benda yang lebih berat daripada elok perangai. Jadi maknanya seolah katanya amalan manakah yang sangat memberatkan neraca ke amalan baik manakah yang sangat berat nisbah timbangan neraca akhirat esok. Maka tidak ada dah amalan baik yang sangat berat nisbah timbangan neraca di akhirat esok daripada elok perangai. Jadi elok perangai itu seolah kata batu besinya begitu. Kalau kita timbang tu nampak kecil tapi berat. Seperti emas pun berat kan. Seperti emas, seperti batu begitu.
Kalau kayu, dalam kayu, itu tak baju, tak nak berat sangat kan. Tapi nak ceritanya, kalau nak banding benda apa yang timbangan dia sangat berat, kita jawab kata batu, pasir, emas, benda-benda begitulah yang berat. Kalau pada mata kalau zahir dunia sekarang, di atas dunia ni benda yang sangat berat, katanya emas, katanya batu, katalah. Itu benda tu yang berat. Nak kecil, nampak kecil, tapi letak di atas timbangan kilo tu naik mata kiloannya. Maka nisbah amalan yang sangat berat apabila amalan kebajikan yang sangat berat apabila ditimbang di akhirat esok ialah elok perangai. Elok perangai. Macam batu dah dia. Walaupun nampak kecil, kecil besar betis, besar lutut tu dah sekilo lebih dah. Tengok. Dia katanya tiada daripada suatu, ini sesuatu daripada amalan taat, amalan sesuatu daripada amalan baik ni lah, amalan taat, amalan kebajikan, tiada sesuatu daripada amal kebaikan ni, amalan baik ni yang terlebih berat. Maksudnya lebih berat di sini maknanya pahala lebih baik daripada yang lain. Sebab timbangkan pahala. Nah. Sebab timbang di akhirat esok setengah kata timbangkan pahala. Timbangkan pahala, dijadikan pahala tu benda berjisim, timbangkan pahala. Maknanya sangat berat, maknanya sangat besar pahala. Yang lebih berat maknanya lebih besar pahala. Pada neraca ni, pada timbangan hamba mukmin pada hari kiamat. Tidak ada dah perkara yang lain lebih berat daripada elok perangai. Mana yang ni lah nombor satu. Nisbah berat. Maknanya pahala dia tu besar. Begitu dah. Sebab macam mana tak berat? Sebab masuk di bawah dia tu banyak perkara. Macam mana tak berat? Yang masuk di bawah kata elok perangai tu tak tahu kata berapa perkara pula kan. Sebab tu boleh kata dia tu amalan yang paling berat, mana amalan yang paling banyak pahala, memberatkan neraca di akhirat esok, tak lain tak bukan elok perangai ni lah. Tak ada dah yang lain, tak ada dah yang lain yang lebih berat. Ini dengan secara umum. Kalau tanya, habis tu kalau solat 5 waktu, tak, solat 5 waktu pun masuk dalam elok perangai juga. Sebab macam mana nak elok perangai kalau orang tak solat? Allah Ta'ala suruh, dia buat tak tahu. Allah Ta'ala suruh dia solat, dia buat tak tahu. Macam anak kita suruh dia buat tu, dia buat tak tahu. Kita suruh ni, dia buat tak tahu. Macam mana nak kata elok perangai? Masuk di bawah elok perangai itu apa dia? Solat. Sebab solat, kalau solat yang wajib, ingat kata Allah Ta'ala wajib, kita mesti kena buat. Tak buat benda yang Allah Ta'ala suruh, jahat perangai lah begitu. Ya. Maka sikit lagi. Dan bahawasa Allah Ta'ala murka akan orang yang keji, maka Allah Ta'ala maka bahawasa Allah marah kan akan orang yang keji. Orang yang keji, mana keji pada perbuatan dan perkataan. Orang yang keji ni keji pada cakapan dan perkataan.
Perbuatan dia perbuatan yang keji. Cakapan dia cakapan yang keji. Maknanya macam mana? Keji macam mana perkataan. Jadi perkataan dia tak sedap dengar. Tak ingin nak dengar. Sebolehnya tak nak dengar cakapan itu. Itu cakapan yang keji, orang tak suka nak dengar. Seperti cakap orang bodoh kau. Tu walaupun kalau tak kata begitu pun tak salah pun. Tapi kau jangan bodoh sangat. Orang tak cakap gitu. Itu cakapan yang keji. Mana cakapan tak sanggup nak dengar, cakapan yang keji. Perbuatan yang kita tak sanggup nak tengok, itu perbuatan yang keji. Dan yang campun lidahnya. Mana cakapannya, cakapan yang campun. Mana cakapan mana cakap yang campun lidahnya, maknanya orang yang campun oleh cakapannya. Campun, orang petani panggil menyampun. Mana yang campun lidahnya, mana cakapannya. Maksudnya orang yang bercakap dengan cakapan yang tak disuka, dibenci untuk dengarkan. Mana cakapan orang tak suka nak dengar. Macam saat ni lah. Dia nak sama juga. Tetapi yang keji ni, keji pada perkataan. Saat ni orang yang keji umum. Orang yang keji itu keji pada perbuatan dan perkataan. Kalau yang campur ni keji pada perkataan saja. Itu dia berbeza. Jadi kalau hadis bahasa Arabnya al-fahishi. Ni orang yang keji, bahasa Arab ni katanya al-fahish. Lepas tu yang campur lidahnya mana al-bazi'u. Al-bazi'u. Jadi al-fahish maknanya orang yang keji oleh perkataan dan perbuatan. Perbuatan dia perbuatan yang keji, makna keji pada perbuatan panggil fahish. Keji pada kataan pun boleh panggil fahish. Adapun campur pada lidah makna keji pada perkataan saja. Jadi maknanya kalau keji pada perbuatan dia tak panggil campur. Sebab campur lidah ni guna pada perbuatan yang keji saja. Guna pada perkataan yang keji. Apabila bercakap dengan cakapan yang keji yang tak disukai untuk dengar, yang benci. Kalau cakap begini orang tak nak dengar. Kalau cakap pun orang lari lah. Kalau tak lari pun dia tutup telinga lah. Jadi mana campur ini tentu pada maknanya masalah itu apa, campur lidahnya maknanya cakapan yang keji. Keji jugalah, tapi keji tertentu dengan cakapan saja. Panggil bazi yang keji oleh cakapan. Adapun yang terjemah kata orang yang keji itu fahish. Yang orang yang keji bahasa Arab kata fahish. Fahish itu makna yang keji pada perbuatan dan perkataan. Kalau keji pada perkataan nak panggil bazi pun boleh, nak panggil fahish pun boleh. Sebab kalau keji pada perbuatan panggil fahish, tak boleh panggil bazi. Begitu. Jadi maknanya umum khusus. Begitu. Jadi maknanya yang campur oleh lidah, maknanya cakapan dia tu cakapan yang tak disukai. Kita tak sanggup nak dengar dia cakap gitu. Walaupun tak jadi berdosa sekalipun. Walaupun tak jadi berdosa, tapi kelimah-kelimah yang dia guna, kelimah-kelimah yang dia guna tu, kelimah yang berat-berat, kalau kalau ubah ambil kelimah lain tak jadi berat sangat. Artinya makna bazi' sana itu orang yang membebaskan cakapan dia, tak pantang
Maknanya badhi tu mana orang yang tak pantang cakapan. Ada setengah tafsir gitu. Badhi mana yang campur lidah, mana orang yang tak pantang cakapannya. Tak pantang macam mana? Benda tak sepatut dia bercakap, dia bercakap. Ngaba dia mencarut bahasa Benda Melayu. tak sepatut bercakap, dia bercakap. Kita ni kena tahu juga benda ni sepatut cakap dengan orang benda ni ke tidak. Begitu. Ada seperti Rusia dalam rumah kan, antara suami isteri. Benda ni tak sepatut nak cerita ke orang. Tak sepatut nak cerita ke orang luar. Malaikat ada hajat saja. Saja-saja nak cakap, nak cerita pasal suami saya nya begini, isteri saya nya begini, apa faedah, tak ada hajat apa pun. Dah. Kalau tanya nak musyawarah tu lain lah. Tapi saja-saja nak cakap begitu begini, padahalnya benda ni tak sepatut nak cakap di depan orang. Dia bercakap juga benda ni tak sepatut nak cerita ke orang, dia cerita juga. Itu panggil badhi juga, mana orang tak pantang cakapan. Artinya orang yang cakap dengan cakapan yang tak disukai. Itu. Itu panggil campur. Gitu ya. Maka untuk hari ini kita sekadar itu dulu. Pada katanya kita akhir pada kata dan sabda Nabi, sabda ia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك ما قرأنا وما حفظنا وما سمعنا وما كتبنا فاردد علينا وافتح علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.